Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak tahun 6. Baiklah, hari ini Cikgu Intan nak terangkan tentang faktor pertumbuhan mikroorganisma. Jadi, jom kita teruskan. Okey, pada akhir PDPR kali ini, kamu akan dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Pada minggu-minggu yang lalu, kamu telah pun mengetahui jenis mikroorganisma serta apakah dia proses hidup mikroorganisma. Minggu ini, kamu akan mengkaji pula apakah faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Jom kita teruskan. Okey anak-anak, sekarang cuba lihat gambar yang cikgu paparkan dalam slide ini. Okey, kelihatan sebiji buah apple yang asalnya dalam keadaan yang segar. Okey, selepas seminggu dibiarkan di atas meja, buah apple yang segar tadi telah pun menjadi rosak. Persoalannya, mengapa buah menjadi rosak? Buah apple menjadi rosak selepas seminggu dibiarkan di atas meja kerana tindakan mikroorganisma. Jadi hari ini cikgu akan terangkan bagaimana mikroorganisma boleh membiak dan merosakkan makanan kita. Baiklah, faktor pertumbuhan mikroorganisma kita kenali sebagai sukan. Ingat sukan, ingat faktor pertumbuhan mikroorganisma. Apa itu sukan? Sukan bermaksud S untuk suhu, U untuk udara, K untuk keasidan, A untuk air dan N untuk nutrien. Jadi, faktor pertumbuhan mikroorganisma ada 5. Cikgu akan terangkan tentang faktor yang pertama iaitu suhu. Mikroorganisma hidup hanya pada suhu yang sesuai. Sesuai bagaimana? Iaitu tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Apa yang dimaksudkan dengan suhu yang sesuai? Suhu yang sesuai adalah seperti suhu bilik. Suhu optimum bagi pertumbuhan mikroorganisma seperti bakteria adalah sekitar 37 darjah Celsius. Jika suhu terlalu rendah, mikroorganisma menjadi tidak aktif. Manakala jika suhu terlalu tinggi, mikroorganisma akan mati. Seterusnya, faktor yang kedua iaitu udara. Mikroorganisma merupakan benda hidup. Oleh itu, ia juga sama seperti kita memerlukan udara untuk kekal hidup. Tanpa udara, mikroorganisma tidak dapat bertumbuh. Faktor yang ketiga pula ialah keasidan. Apa pula yang dimaksudkan dengan keasidan ya? Okey anak-anak, mikroorganisma boleh membiak dengan sangat aktif pada keadaan yang neutral. Maksudnya keadaan yang tidak terlalu berasid dan keadaan yang tidak terlalu beralkali. Keadaan yang terlalu berasid atau beralkali ini akan membunuh mikroorganisma. Seterusnya faktor yang keempat iaitu air. Air merupakan keperluan asas bagi benda hidup. Oleh itu, mikroorganisma juga memerlukan air untuk kekal hidup. Tanpa air, mikroorganisma tidak dapat bertumbuh. Okey, sekarang kita lihat faktor yang kelima iaitu nutrien. Apa pula nutrien ni? Okey, nutrien seperti kanji dan glukosa memberikan tenaga untuk pertumbuhan mikroorganisma.
Kamu dah jelas tentang 5 faktor pertumbuhan mikroorganisma? Ingat sukan, ingat faktor pertumbuhan mikroorganisma. S untuk suhu, U untuk udara, K untuk keasidan, A untuk air dan N untuk nutrien. Senang kan? Sebagai tugasan untuk kamu hari ini, cikgu mahu kamu salin slide yang telah cikgu berikan ini secara kreatif sebagai nota di dalam buku nota sains kamu. Secara kreatif maksudnya kamu boleh buat menggunakan peta pemikiran dan sebagainya. Buat cantik-cantik tau, cikgu nak tengok hasil kerja kamu nanti. Itu saja untuk hari ini ya anak-anak. Bye!